Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi untuk video kali ni Nina akan belanja korang sekali lagi kisah-kisah seram follower. Okey, tapi kali ni kisah-kisah diorang ni Nina akan baca je sebab kisah diorang ni tak adalah orang kata panjang sangat. So Nina akan baca DM diorang dan selamat menakuti diri masing-masing lah. Okay, and so without wasting any time, let's get started. DM yang pertama ni Nina dapat daripada Maria Erin. Assalamualaikum Nina dan semua followers Nina Story. Saya Erin, saya selalu mengikuti setiap video-video seram yang Nina kongsikan dan hari ni saya nak berkongsi cerita seram yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Pengalaman dan kisah ini berlaku semasa tahun 2004 sewaktu saya masih menuntut di tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tun Hussein On. Sebagai anak tentera, kami diberi kelebihan untuk menyertai kelas tambahan secara percuma yang dikendalikan oleh pihak tentera di bahagian pendidikan. Saya mengambil kesempatan untuk menyertai kelas tersebut memandangkan peperiksaan PMR bakal menjelang tidak lama lagi. Kelas tersebut diadakan di sekitar kawasan perumahan tentera, kira-kira selang jarak 3 blok dari rumah saya, atau lebih tepat saya katakan keluarga saya menginap di blok G5, kelas tambahan tersebut berada di blok G2. Umum semua mengetahui, cakaplah di mana-mana saja kem-kem tentera pasti akan ada kisah seram dan mistik. Paling famous dan tak pernah basi, kisah Captain John berjalan dengan kepala di bawah lengan, kisah Seven Brothers, kisah tentera-tentera Jepun berkawat, kisah kubur-kubur lama dan penuh dengan misteri di dalam kawasan kem, kisah seram di sebalik kubu-kubu pertahanan ketinggalan British di Tanah Melayu dan sebagainya yang terlalu banyak untuk dihuraikan. Hal ini saja sudah cukup untuk buat sesiapa sahaja yang mengetahuinya akan lebih berhati-hati dan berjaga-jaga dari segi adab percakapan dan perbuatan. Berbalik kepada sejarah dan kenangan mistik yang berlaku di dalam hidup saya, untuk pengetahuan, saya sekeluarga menginap di kawasan perumahan tentera seawal usia saya dilahirkan sehinggalah saya berusia 18 tahun. Hari ini saya nak berkongsi pengalaman seram yang pernah berlaku di dalam hidup saya sepanjang saya menetap di Desa Tun Hussein On. Peristiwa ini terjadi sewaktu saya usia 15 tahun. Seperti kebiasaan, saya akan dihantar oleh abang saya untuk ke kelas tambahan yang diadakan pada sebelah malam bermula jam 8 malam sehinggalah pada pukul 10 malam. Saya jalani kelas seperti biasa sehinggalah tamat. Seterusnya, seperti biasa, para ibu bapa akan tunggu kami di parking kereta untuk membawa anak-anak pulang. Saya, seperti biasa, akan menunggu abang saya. Tunggu dan tunggu dan tunggu. Abang masih tidak muncul jua. Saya yang menunggu di bus stop berhampiran dengan tempat parking kereta dapat melihat dengan jelas seorang demi seorang rakan saya pulang. Pada waktu itu, tidak apa yang difikirkan saya melainkan menantikan kedatangan abang saya. Tunggu dan tunggu dan tunggu. Tiba-tiba dari kejauhan saya dapat mendengar dengan jelas bunyi loceng seperti orang jual aiskrim dari satu arah ke satu arah. Bermula dari belakang, bila saya toleh, bunyi tersebut beralih ke sebelah kiri, kemudian ke depan, kanan dan belakang. Saya jadi keliru dan terdetik di hati saya, mana datang bunyi ni? Malam-malam ada orang jual aiskrim ke? Suasana pada malam itu sangat ganjil, sunyi. Kebiasaannya ada juga motor lalu di hadapan ataupun pakcik-pakcik yang merokok di parking. Tapi tidak pada malam tu. Yang ada hanyalah angin sepoi-sepoi yang diselang-seli dengan bunyi loceng yang saya sendiri tak tahu datang dari mana. Saya yang masih duduk di bus stop masih tercengang-jengah mencari kelibat abang saya sehinggalah pada satu saat bunyi loceng tadi berhenti. Dan kini bunyi loceng tadi betul-betul berada di sebelah kiri saya atau lebih tepat di sebelah atas bukit Lok Yu. Loceng tadi terus berbunyi dan berbunyi. Perasaan ingin tahu saya membuak-buak. Dengan tiada apa-apa perasaan, saya terus toleh ke arah bunyi berkenaan. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan terkejut, takut, menggigil, sejuk menyelubungi diri saya pada waktu itu. Apa yang saya nampak amat sukar untuk dijelaskan dengan logik akal. Dengan jelas saya nampak sekujur tubuh seorang wanita berambut panjang, berbaju putih, berbuai di atas salah satu dahan dalam keadaan terbalik. Ya, betul, terbalik. Kepala di bawah, bahagian pinggang ke bawah seperti tergantung di dahan tersebut sambil terbuai-buai. Okey, ini merembang ya. Saya cuba memerhatikan benda yang baru sahaja saya lihat dengan teliti. Saya menggosok-gosok mata, pejam banyak kali untuk pastikan saya tak bermimpi. Malangnya, bila saya buka, benda tu masih berada di situ dan terus berbuai. Saya cuba beranikan diri dan buat tak tahu
toleh ke arah lain. Malangnya bunyi loceng tadi bertukar kepada bunyi mengilai yang amat menyeramkan. Saya sekali lagi cuba untuk memberanikan diri dan pandang ke sebelah kiri tempat loceng berkenaan berbunyi. Kali ini jantung saya sekali lagi diuji. Bila saya toleh, mata kami bertemu mata. Benda tergantung tersebut memandang tepat ke arah saya sambil mengilai dan ketawa yang panjang. Saya cuba untuk bangun dan lari dari tempat berkenaan. Malangnya, kudrat dan kekuatan saya seperti hilang. Lutut longgar sehingga nak berjalan pun saya tak mampu. Saya mencari kekuatan dalam diri sambil membaca apa sahaja yang terlintas di fikiran. Alhamdulillah, saya boleh berdiri dan terus berjalan meninggalkan bus stop berkenaan. Hanya mampu berjalan. Dan seperti yang saya jangkakan, benda tersebut tidak membiarkan saya pergi dengan mudah. Loceng berbunyi tadi seperti hilang arah kembali. Sekejap sebelah kiri, sekejap sebelah kanan, sekejap di atas, terus mengekori langkah saya untuk meminta bantuan. Saya dikelilingi dengan bunyi-bunyi loceng yang saya sendiri tak dapat jelaskan dari mana datang bunyi tersebut, sehinggalah saya berhenti dan cuba untuk pandang ke belakang. Alangkah terkejutnya saya, perempuan yang tadi terbuai di atas dahan pokok kini betul-betul berada di belakang saya dalam keadaan terbang secara terbalik. Okey, dah meremang satu badan. Bahagian ke atas kepalanya didongak ke atas sambil mata memandang tepat ke arah saya. Tiada jeritan yang mampu saya keluarkan. Kaki saya yang tadi tidak mampu berlari kini memecut laju berlari menuju ke rumah-rumah di sebelah bawah. Kesemua rumah dan pintu saya ketuk bagai nak roboh. Alhamdulillah, Allah bantu saya. Syukur ada sebuah family ni buka terus saya terjah masuk ke rumahnya. Saya meminta pertolongan pakcik makcik sekeluarga. Hilang daya dan kekuatan saya menangis ketakutan. Bunyi loceng tadi hilang. Setelah kembali tenang, pakcik tersebut meminta nombor telefon family saya untuk memberitahu keadaan saya pada keluarga. Ibu abah saya datang menjemput di rumah keluarga berkenaan bersama abang saya. Abang saya memberitahu bahawa beliau berada di parking berkenaan seawal jam 9.50 malam lagi untuk menjemput saya pulang. Malangnya, abang saya tak nampak saya keluar dari kelas berkenaan. Beliau terus menunggu di tapak parking sehingga tiada seorang pun lagi pelajar yang keluar dari kelas berkenaan. Abang saya terus pulang ke rumah untuk memaklumkan kepada ibu ayah saya. Saya kemudiannya dibawa ke rumah. Seminggu saya demam panas dan meracau bukan-bukan. Keluarga saya membawa saya berjumpa dengan ustaz untuk pulihkan kembali semangat saya. Di sini saya sertakan sekali lokasi bus stop dan pandangan kiri ke arah Bukit Lok Yew. Tapak tinggalan istana dan kubur Lok Yew di dalam desa Tun Hossein On betul-betul menghadap blok kediaman kami sekeluarga G5. Jadi dia ada kongsikan gambar tu. Ini adalah jalan masuk ke desa perumahan tentera. Dan satulah gambar yang kedua ni pula adalah bus stop yang dia duduk sebelah kiri menghadap ke Bukit Lok Yew. Lepas tu gambar ketiga, kubur di atas Bukit Lok Yew, macam ada gambar patung gitu. Yang last kali dia cakap, okey, ini adalah lebih kurang gambar yang saya nampak masa dulu. Menurut pakcik-pakcik atuk-atuk yang berubat, dia terbalik sebab benda tu nak balik. Kebetulan ternampak saya duduk dekat situ, jadi dia menyakat. Lagi satu, bunyi loceng aiskrim yang saya dengar tu adalah bunyi rambut dia yang bergesel semasa terbang. Bunyi loceng guys, seram. Okey, kita akan sambung dengan next story. Kisah yang seterusnya ni dikongsikan oleh Ika Syafiqah. Assalamualaikum, hai Kak Nina. Saya perkenalkan diri saya, nama Ika dan berasal dari Kuala Terengganu. Saya nak share pengalaman saya berpantang di rumah mertua, anak first tahun 2019. Dalam masa saya tengah berpantang, emosi pun kurang stabil dengan tak ada pengalaman kan. So, dekat rumah mertua saya memang tak ada orang. Hanya ada mak ayah mertua, saya, suami dan anak kecil Kamila yang baru lahir. So, agak sunyi sebab adik-beradik sebelah suami semuanya stay dekat luar. Pada satu hari, mungkin dalam jam 12.30 hari macam tu, saya tertidur lepas menyusukan anak. Jadi anak saya, mak tok dia pegang dekat luar. Saya sendirian dalam bilik dan suami pula kerja. Tengah tidur, saya terjaga, saya buka je mata, terus nampak satu lembaga hitam yang sangat besar dan tinggi. Dengan berbulunya, mata merah, benda tu berdiri tegak di hujung katil memandang tajam ke arah saya. Saya masa tu dalam keadaan pantang, terus menjerit. Mak mertua datang ke bilik dan tanya, kenapa? Saya cerita dan mak mertua minta saya keluar rehat dekat ruang tamu. Terus malam keesokannya, saya duduk di dalam bilik dengan anak dan suami saya. Suami saya lepas isyak, dia bermain dengan anak. Yelah, seharian tak jumpa kan. Terus lepas suami saya main-main dengan baby, langsung terlelap kedua beranak tu dan saya terus lapar. Anggaran jam 10 malam macam tu lah. Dan mak ayah mertua saya biasanya lepas isyak, diorang ni dah lena. Biasalah orang tua kan, cepat penat sikit. Masing-masing dah 70-an. Dan saya buat keputusan keluar dari bilik,
terus duduk atas kerusi di ruang tamu. Dalam keadaan lampu ruang tamu saja yang menyala dan ruang lain gelap tak buka lampu. Ruang tamu pula bertentangan dengan dapur, so nampak straight ke sinki semua. Dalam keadaan saya tengok TV, saya bangun dari kerusi nak ke dapur untuk makan, kan lapar. Saya baru je berdiri, saya nampak sosok tubuh ayah mertua saya yang berpakaian baju Melayu, kain pelikat dan berkopiah berdiri di tepi singki. Tepi singki pula ada tong sampah. Jadi kiranya ayah mertua saya ni berdiri di antara tong sampah dengan singki. Saya yang agak terkejut terus terduduk. Saya duduk semula di atas kerusi sambil berfikir, buat apa ayah kat dapur? Ayah tak pergi surau lagi ke? Dah pukul 10 lebih dah ni. Kalau pergi pun dah lewat sangat ni nak balik rumah. Saya pun off TV nak masuk ke dalam bilik, dengar ayah mertua keluar dari bilik dia sambil tegur saya, "Ika, buat apa tu? Tengok TV ke?" Saya cuma angguk dan terus masuk ke bilik dan saya pelik. Pakaian ayah mertua saya hanya pakai kain pelikat sahaja, tak berbaju dan tak berkopiah. Sampai ke hari ni saya tak tahu siapa yang berdiri dekat dapur dan merenung saya. Allahu, takutnya kalau ingat kisah ni tahu. Saya juga ada cerita pasal ni dekat suami saya. Suami saya pun tak tahu nak bagi respon apa. Lepas tu ada lagi satu cerita. Ini kisah anak saya juga, anak yang kedua. Tahun 2021 bulan 1 saya beranakkan dia. Dalam tempoh 1 ke hingga 4 bulan, anak saya ni asyik nak dengan saya je, tak boleh nak berenggang langsung. Macam tak boleh langsung jauh dengan saya lah macam tu. Dengan mak tok atau aki dia pun tak nak. Dengan suami saya pun dia tak nak. Malam-malam mengigau, menangis, tak tahu apa yang dia nak. Lepas tu umur 5 bulan dia demam panas. Jumpa doktor, ambil ubat apa semua, langsung tak jalan. Demam antara 3 hari jugalah. Last ayah mertua minta carikan ustaz untuk buat air tawar, sekadar ikhtiar lah kan. Terus suami saya berjumpa dengan seorang ustaz yang merupakan tok imam kampung. Sampai je anak saya tak berhenti menangis. Saya dah stres dengan anak sulung yang baru 2 tahun masa tu. Bila dah sampai dekat rumah ustaz, saya pun beritahulah apa masalah semua. Dia ambil air dan baca apa yang patutlah. Selesai semua, ustaz pun beritahu, "Suri, dia nampak ibu dia je. Orang lain, dia nampak benda lain. Mula-mula awak datang tadi, dah nampak ada benda besar belakang suami awak. Sebab tu Suri takut dan menangis sampai panas badan dia." Terus ustaz sambung lagi, "Rumah awak ada benda yang tumpang. Benda tu ada tuan. Dan tuan dia sangat baik dengan family awak. Malam-malam je dia akan datang merayau." Serius, masa ni memang teruk dan nak tuduh orang pun takut timbul fitnah. Anak saya demam waktu malam saja. Siang hari aktif tak panas langsung. Lepas tu ustaz minta saya carikan 5 perut 7 biji. 5 perut tu nak yang dipetik fresh dari pokok, tak nak yang beli dekat pasar. Merata jugalah cari, alhamdulillah jumpa juga. Dan ustaz buat air tawar untuk Suri mandi dan 5 perut dia buat perah dalam air untuk renjis di dalam dan luar rumah. Alhamdulillah lepas berubat semua, keadaan kembali baik. Anak saya Suri pun dah sihat sejahtera. Okey, untuk cerita yang terakhir ni dikongsikan oleh Firdaus Ismail. Assalamualaikum Nina, nama saya Attar. Kisah dan apa yang saya akan ceritakan ni adalah hal yang sebenar-benarnya berlaku kepada diri saya sendiri dan ia bukanlah rekaan. Sama ada nak percaya atau tidak, itu terpulang. Pendek cerita, kisah saya bermula sewaktu saya masih lagi kecil, berumur lingkungan 1 bulan selepas dilahirkan. Segalanya normal hinggakan satu hari tu semasa saya dalam dukungan mak saya. Waktu tu saya tengah tidur atas riba mak saya. Tiba-tiba mak saya jerit panggil ayah. Ayah saya yang tengok TV berlari masuk ke dalam bilik. Masa ayah sampai depan pintu bilik, depan ayah sendiri, mak saya campak saya dari katil. Nasib ayah sempat sambut, tapi time tu saya langsung tak menangis. Mak saya cakap dekat ayah saya, "Abang, buang benda tu. Abang buang. Abang buang. Tu bukan anak kita. Itu syaitan bang. Syaitan." Ayah saya ketika itu, dia pandang saya dan ayah saya cakap. Masa tu mata saya jadi hitam dengan mulut yang tenganga. Selepas ayah saya ruqyah dan tenangkan mak saya, barulah semua jadi normal. Rumah kami dekat dengan rumah atuk, so atuk datang jenguk dan tolong tengokkan saya dan mak saya semasa ayah saya tak ada dekat rumah keesokan harinya. Atuk tanya apa yang mak saya nampak dan mak saya cakap dia nampak benda yang berbulu, bermata hitam dan bertaring. Atuk saya cakap macam hantu raya. Untuk pengetahuan Nina, cerita ni berlaku tahun 1999 waktu saya dilahirkan. Saya anak kedua dari 8 orang adik-beradik. Akak saya lahir pada tahun 1997. Ayah saya ada bawa kawan dia untuk tolong tengok-tengokkan dan kawan ayah ada cakap ini ada kena-mengena dengan keturunan. Pendek cerita, saya pun dah besar dan membesar macam kanak-kanak yang lain. Waktu saya berumur 9 tahun, buat kali pertama saya dapat tengok benda yang orang lain tak boleh tengok. Waktu tu saya berumur 9 tahun, saya selalu ikut ayah ke masjid solat jemaah waktu maghrib dan isyak. Semuanya biasa saja sehinggakan suatu hari tu, selepas solat isyak, saya ada duduk depan pintu masjid sambil tunggu ayah saya sudah solat sunat. Tiba-tiba ada pakcik ni datang dan tegur saya, "Attar, lepas ni sedekahkan Al-Fatihah ya buat atuk." Saya pun time tu macam tak faham sangat sebab ayah ajar sedekahkan Al-Fatihah ni untuk orang yang meninggal. Lepas tu saya pun cakap lah, "Baik pakcik,
pakcik dari mana? Tak nampak pun tadi masa solat. Terus pakcik tu tunjuk kubur sebelah masjid. Dengan tak fikir apa-apa, saya terus menangis dan pergi ke tempat ayah. Saya ceritakan dekat ayah apa yang jadi. Jadi ayah pun cakap, sabar ya, apa yang berlaku semua tu ada hikmah. Sejak dari peristiwa tu, boleh dikatakan setiap hari saya kena ganggu. Lepas kami balik dari masjid tu, ayah suruh pergi mandi dan tidur. Hari yang sama, around pukul 3 pagi macam tu, saya tersedar sebab ada ketukan dari dinding. Rumah kami rumah kayu, bilik mak ayah dan bilik kongsi akak dengan saya. Saya tidur tepi dinding, tepi pintu dan akak tidur dekat tingkap. Malam tu saya tersedar sebab bunyi ketukan kuat dekat pintu. Masa saya terbangun, saya kejut akak tapi akak tak bangun. Saya pun tarik selimut dan diam je sebab tak boleh tidur. Tiba-tiba pintu bilik terkuak dengan sendirinya dan saya cepat-cepat tutup muka dengan selimut. Selimut orang dulu-dulu kan jarang, so saya intai melalui selimut tu je. Selepas pintu berhenti terkuak, terus keluar jari yang panjang celah dinding dekat frame pintu dan separuh muka yang hodoh macam monyet dengan mata yang merah menyala dan taring slow-slow datang ke arah saya. Tanpa fikir panjang, saya terus menjerit sekuat hati, merayu agar suara saya didengarkan. Semasa saya menjerit, benda tu tetap je datang sambil merangkak ke arah saya. Saya yang seakan-akan gila terus berundur ke belakang dan jerit panggil ayah. Tapi benda tu semakin dekat dan dia berhenti tenung je saya. Dia ada cakap dalam bahasa yang saya langsung tak faham. Tapi sampai ke hari ni, saya ingat ayat tu. Bunyi dia macam Sandigorowo Kopku Dampingu. Lepas saja benda tu cakap macam tu, terus dia terkam ke arah saya dan saya tak sedarkan diri. Saya kena rasuk. Ini cerita daripada ayah pula. Time ayah tengah tidur, ayah terdengar bunyi akak menangis. Ayah bangun dan periksa. Saya dan kakak berada di bilik sebelah. Ayah terkejut bila tengok saya dekat atas almari sambil mencangkung dan pegang akak sambil pekuk mulut akak supaya tak bagi jerit. Disebabkan itu, ayah saya terus tarik akak saya dan bawa akak saya masuk ke dalam bilik mak dan suruh mak saya pergi panggil atuk. Dan jangan balik ke rumah tu selagi ayah tak izinkan. Mak dengan akak pun berlarilah ke rumah atuk malam tu dan ayah cuba rukiah apa yang patut. Masa atuk datang nak bantu ayah saya, ayah cakap si Atar dah lari keluar, tak sempat nak tangkap sebab lincah. Atuk dan ayah pun pergilah cari sekitar rumah dan atuk jumpa saya dekat atas pokok sambil kepala dekat bawah, kaki dekat atas, bergayut macam beruk. Bila dirukiah masa tu, habis jiran keluar sebab bunyi jeritan saya dan suara laungan azan dari atuk. Pendek cerita, lepas saja dirukiah, saya jatuh dari pokok dan benda tu still dekat pokok tu dan dia cakap dekat ayah saya, jangan ganggu cucu keturunan hak milik aku. Jadi pada pagi tu ramailah jiran-jiran yang datang ziarah. Siap ada yang tawarkan diri untuk berubat, bantu apa yang patut dan ramai yang berpendapat ini memang dari keturunan. Dan semua tu tak berakhir dekat situ. Nanti saya akan ceritakan part yang seterusnya. Ayah saya seorang guru silat cekak, atuk saya seorang guru silat pusaka gayung dan arwah oyang saya seorang pendekar dan juga tok guru silat Fatoni. Jadi guys, di antara ketiga-tiga cerita yang Nina kongsikan tadi, yang mana korang rasa yang paling meremang? Sejujurnya Nina rasa cerita pertama yang Nina cerita tadi, boleh terbayang benda yang tergantung-gantung dekat atas pokok dalam keadaan terbalik and then terbang. Dia macam di luar kebiasaan kita nampak benda tu tergantung dalam keadaan terbalik. Betul tak? Nampak dia duduk pun dah cukup seram, apatah lagi dalam keadaan songsang macam tu. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Jadi Nina harap korang sukalah dengan kisah yang Nina kongsikan tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.